Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam siri online course content dan copywriting tarik pelanggan. Okey, jadi dalam video ni saya nak tunjukkan ataupun nak mengajar kepada anda satu lagi skill dalam kita nak menulis ataupun kita nak menyampaikan copywriting kita supaya dia jadi bagus dan menarik pelanggan. Saya nak ajar anda apakah mentaliti yang kita perlu ada sebelum kita nak menulis. Sebab anda kena ingat macam ni, apakah tujuan kita menulis? Apa tujuan kita nak buat posting? Terutamanya yang saya cakap tadi, kita nak buat ayat power ataupun kita nak buat nama dia copywriting. Copywriting ni senang cerita ayat power, ayat nak mengejas. Ayat nak buatkan pelanggan tertarik kepada produk ataupun servis yang kita tawarkan. Adakah anda boleh faham tentang tu? Okay, terima kasih kerana anda masih lagi terus committed dan konsisten menonton video-video yang saya hantar kepada anda dan juga email-email yang kita hantar. Sebab saya rasa perkara yang paling senang untuk anda belajar atau cara yang paling senang adalah anda boleh belajar secara online. Jadi, bila kita menulis copywriting ni, perkara yang kita nak tahu ataupun perkara yang kita nak tekankan adalah apa tujuan dia? Apakah tujuan kita nak tulis copywriting? Selain daripada mentaliti kita yang sebelum ni berfikir, aku tulis copywriting ni nak jual barang lah, apa lagi? Tapi masalahnya, adakah bila kita menulis satu ayat yang tiba-tiba kita terus je serbu ataupun terus je tembak kepada pelanggan kita dengan copywriting ni tadi, terus bam tembak kepada pelanggan ni dan suruh dia beli terus? Adakah anda yakin cara tu akan menyebabkan mereka tertarik? Cuba anda fikir. Bukankah anda dah buat benda-benda ataupun perkara yang saya sebutkan tadi? Anda dah try buat, anda terus adjust dan anda suruh dia beli terus tanpa dia kenal siapa anda, tanpa dia kenal kau ni boleh tolong aku apa benda. Kan? Siapakah engkau yang nak suruh ni? Ataupun I'm the next victim. Aku ni mangsa dia yang seterusnya ke? Sebab pelanggan ni selalu akan rasa macam dia adalah mangsa ataupun dia adalah mangsa seterusnya. So kita tak nak dia rasa macam tu. Copywriting yang sebenar adalah untuk apa? Untuk, dengar sini, ini sangat penting supaya lepas ni mentaliti anda betul tentang copywriting, semakin mudahlah anda nak pengaruhi dia dan semakin mudahlah nanti anda nak suruh dia beli produk anda. Tapi jangan suruh beli pada peringkat awal. Sabar dulu. Ini apa yang kita nak buat adalah, pertama sekali, kita nak jadikan copywriting ni sebagai add value pada dia. Menambah nilai. Kita nak jadikan contoh, siapa kat sini sis yang ada masalah kulit kusam yang menyebabkan cinta suami semakin pudar, sepudar kusamnya muka sis. Contoh. Saya nak bantu, saya nak bagi petua yang telah digunakan oleh nenek moyang saya semenjak 30 tahun yang lepas. Siapa nak tahu ni sila komen nak. Contoh. So kita memberikan dia satu macam nak suruh dia respon dulu. Alah macam kita lah kalau kita kenal, kalau kita baru kenal seseorang, kita baru kenal kawan kita, kita akan tanya, duduk mana? Kerja kat mana? Buat apa? Kan? Apa yang you tengah buat sekarang? Apa yang best tentang you? So orang kan suka cerita tentang dia. So lebih banyak dia bercerita tentang dia, semakin terbukalah dia kepada kita. Korang faham ke faham? Inilah skill dia. Jadi sebab tu kalau saya mengajar copywriting ni berbeza sikit. Saya tak terus mengajar untuk terus nak attack orang tu dan jual. Sebab itu tak akan buatkan dia rebut. Itu akan buat dia cabut. Macam? Adakah anda setuju dengan saya punya statement tu? Betul ke betul? Saya dah buat dulu lah. Kesilapan tu saya dah buat. Saya dulu bila saya nak menulis je sesuatu benda, saya fikir aku nak jual barang. Aku susah ni, aku nak capai target. Bulan ni belum capai target, belum hit lagi ni. Tetapi the moment bila saya tukar cara saya fikir tentang copywriting, iaitu saya teringat kata mentor saya yang dia kata yang apa yang Rasulullah ajar, okay, jadilah manusia yang bermanfaat. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So saya fikir ada benda perkara yang saya tahu, saya boleh share pada dia orang sebagai add value. Okay? Dan boleh menambah dan membantu hidup dia. Dan lebih banyak kita bantu orang, dia akan jadi lebih percayakan kita. Kunci dalam pemasaran kan nak buat pelanggan percaya pada kita.
Bila dia percaya pada kita, lebih senang untuk kita suruh ataupun instruct dia beli produk kita. Adakah anda setuju tentang statement tu? Okay, kalau setuju angkat tangan. Tengah-tengah video pun angkat tangan say I. Okay. Yang kedua, selain daripada add value, apa yang kita nak buat juga dalam copywriting adalah untuk apa? Untuk dengan sini. Ini pun yang penting, iaitu nombor 2 yang kedua, educate. Educate ataupun mengajar dia. Katalah siapa kat sini ada masalah anak terlampau aktif ataupun ada masalah anak tantrum. Saya nak bantu 3 tips saya nak bagi hari ni. Ini cara bagaimana nak buat supaya anak anda dengar kata dan tak tantrum lagi. Tantrum ni macam aktif sangat, tak boleh dikawal, tak boleh dikontrol. Kan, macam anak saya juga. So kan kita akan cari, kita akan find kat Google, kat Facebook macam mana nak mengatasi benda tu. Dan bila kita jumpa orang yang boleh share tentang tu, kita rasa wow, jadi baguslah. Baguslah, dia dah lah add value. Lepas tu dia mengajar pula, educate. Dan last sekali, bukan dia yang nak offer kita beli barang dia atau servis dia. Kita yang akan tanya dia, you ada offer apa-apa servis tak? Ada kelas tak? Ada produk tak? Ada video tak? Nampak ke nampak? So ini adalah benda bila kita buat nombor 2 iaitu nama dia educate. So inilah ini antara perkara yang kita kena faham. Apa tujuan dia? Apa perkara pertama yang patut kita lakukan bila kita nak mula atau bila kita nak menulis copywriting? So ini adalah 2 benda yang sangat penting. Add value, saya tak nak bagi anda banyak sangat. Kalau saya bagi anda banyak sangat, nanti anda confused. Nantilah sekali anda akan cakap, Allah banyaknya. Tak yang buat lagi senang. Tak nak macam tu. So anda fikir betul-betul, hadamkan betul. Okay? Dan saya kalau jadi anda, dan apa saya buat juga sekarang bila saya belajar, saya akan ulang-ulang buku ataupun video yang saya dapat berulang kali. Sebab saya tahu. Okay? Repetition is mother of success. Kalau anda ulang-ulang, itulah ibu ataupun intipati kepada kejayaan anda. Sebab anda akan lebih faham. Tengok sekali tak sama nak tengok 2 kali ataupun apatah lagi kalau anda boleh tengok 3 kali. Terbaik. Saya rasa cukup untuk video kali ni, iaitu yang saya panggil dia apakah mentality yang betul bila kita mula nak menulis ayat power ataupun kita nanti nak menghasilkan daripada ayat-ayat ni pula dia jadi content. Macam tadi saya kata, bila kita start educate orang, kita bagi tips, kita bagi panduan, olahan copywriting ni dia menjadi content yang akan menjadi penyebab spark orang akan datang kepada bisnes anda. Dia akan start tanya anda, dia akan start mula order produk yang anda pasarkan nanti. Okey? Kita jumpa lagi tau. Jangan ignore ataupun buat tak tahu bila saya hantar email. Sebab setiap email yang saya hantar tu penting. So please tolong buka. Lagi bagus kalau anda reply. Sebab saya baca setiap email insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam siri online course content dan copywriting tarik pelanggan. Kita jumpa lagi.